Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, isu kafe mengkafe tak habis-habis lagi. Daripada sidang parlimen dibawa keluar ke rakyat-rakyat, walaupun yang di luar ni pun masih bermain isu-isu kafe-kafe ni. Panggilan, gelaran kafe terhadap orang-orang bukan Islam dan juga Zionis terhadap orang-orang bukan Islam. Cerita asalnya berlaku di dalam sidang parlimen apabila Pangkalan Cepa dia mengkafirkan parti DAP dan mengkafirkan, menzioniskan ahli-ahli parlimen DAP. So, apabila berlaku huru-hara di dalam sidang parlimen, keesokan harinya, speaker buat satu arahan dan juga buat satu tindakan supaya perkataan Zionis dan juga kafir tidak digunakan di dalam sidang parlimen dan bermulalah huru-hara lagi di dalam sidang parlimen. Biasalah, dari pihak siapa lagi selain daripada pihak PAS. Jadi, tujuan asalnya isu perkataan kafir, gelaran kafir ataupun sindiran kafir dan juga sindiran Zionis terhadap ahli-ahli parlimen hanya untuk di dalam sidang parlimen, bukan untuk di luar. Tetapi ada lagi yang tak puas hati dan para walaun untik ni, mereka pun tak faham tujuan asal apa yang diarahkan oleh speaker Dewan Rakyat supaya tidak menggunakan perkataan Zionis dan juga kafir ni. Mereka bawa perkataan tu, isu tu kepada di luar Dewan, bermain. Oh, lepas ni kita tak boleh gelarkan lah orang-orang lain kafir, kita tak boleh gelarkan orang lain Zionis. Padahal konteks asalnya hanya untuk di dalam sidang parlimen. Jadi puak-puak ni mereka tak faham dan mereka saja-saja mereka buat tak faham. Tujuan asalnya mereka nak hentam kerajaan. Pertama mereka buat tak faham. Lepas tu yang kedua untuk nak hentam kerajaan. Oh, kita tak boleh panggil orang-orang bukan Islam ni sebagai kafir lah, apalah semua kan. Tapi tujuan asalnya hanya untuk di dalam sidang parlimen. Nak abang fikir apa? Hanya di dalam Dewan Parlimen. Sebab parti DAP tu bukannya semua ahli-ahli parlimen bukan Islam. Di dalam DAP tu ada juga orang Islam di dalam parti DAP. Dan kita kena tahu dan kita kena ingat. Parti DAP, parti PKR, parti Pakatan Harapan, parti pelbagai kaum di dalam Pakatan Harapan. Samalah di dalam Barisan Nasional. Ada pelbagai kaum, gabungan pelbagai kaum. Samalah di dalam Perikatan Nasional pun pelbagai kaum. Walaupun di dalam parti PAS, tujuan dia tu parti Islam, untuk orang-orang Islam. Tapi ada juga orang-orang bukan Islam di dalam parti PAS tu. Takkan hampa janganlah duk buat-buat tak faham. Satu lagi, negara kita ni pelbagai kaum, multiracial, pelbagai kaum duk ada. Tak kira lah daripada belah Semenanjung, China, India, ada Siam, ada Kristian, ada pelbagai kaum, dan Sabah Sarawak pun ada Dayak lah, ada Iban, ada Kadazan, ada pelbagai kaum kita duk ada. Jadi kita perlulah menggunakan ayat-ayat untuk membincangkan soal-soal rakyat. Kita tak perlulah mengkafirkan orang di dalam sidang parlimen dan kita tak perlulah menzioniskan orang di dalam sidang parlimen. Sebab rakyat kita ni bukannya satu kaum, rakyat kita pelbagai kaum. Dan satu lagi kita kena ingat, penumbuhan tertubuhnya negara Malaysia bersama dengan Sabah Sarawak ni, belah Semenanjung ni, yes, memang Melayu saja. Dan kita ajak Sabah dan kita ajak Sarawak untuk tubuh kerajaan bersama-sama. So, kita telah mengajak Sabah yang ada Kristian, yang ada Iban, yang ada Kadazan, dan juga dekat Sarawak yang ada Kristian, yang ada pelbagai kaum untuk nak bersama dengan orang-orang Melayu, bersama dengan orang-orang Islam. So, kita ada satu gabungan yang bukan Islam yang bersama-sama. Jadi tolonglah faham. Itu saja. Okey, cuba hampa fikir yang macam ni pula. Ini aku dah ada cakap 2-3 kali. Okey, ini daripada side kita orang Islam, kita menggelarkan orang-orang bukan Islam sebagai kafir. Cuba hampa tengok daripada side depa ataupun side Cina ataupun side India, side Kristian, side Iban, Kadazan, yang bangsa-bangsa yang
Kristian lah, mudah cakap. Kalau Kok Belah Sarawak apa ni kan, banyak Kristian. Okey, cuba hampa tengok daripada side agama mereka. Kalau mereka gelarkan kita kafir, kafir daripada agama mereka. Apa yang kita rasa? Of course lah. Sebab kafir ni daripada bahasa Arab. Dan kita pun tahu, bukan agama Islam, bukan agama kita yang kafir ni. Jadi daripada side depa pun kata kita ni agama Islam, bukan side agama Kristian, bukan side daripada agama depa. Depa gelarkan kita kafir. Apa kita rasa pula? Jadi itulah, tak apa, itu kita letak tepi. Aku nak bawa video ni bersama-sama dengan hampa. Kita dengar apa sahabat ni cakap soal ahli Parlimen Pangkalan Chepah yang dia kata DAP semua kafir. Jom sama-sama kita dengar. Kita tak setuju orang kata DAP ni kafir harbi walaupun memang kafir. Saya minta yang berhormat, kalau nak mengkafirkan kami tak ada masalah. Tapi kenapa menyatakan DAP kafir? Sedangkan Walha yang berhormat daripada Bangi, yang berhormat daripada Bukit Bendera, yang berhormat daripada Bentong merupakan ahli-ahli parlimen yang beragama Islam. Sama agama. Ada juga ustaz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak, ceramah sedikit-sedikit neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya di sorga bos, luas itu sorga, kasih masuki juga. Apabila saya tengok video daripada MP Pangkalan Chepah ni, mungkin dia terpaling Muslim lah guna, terpaling Islam lah. Bagi saya itu satu yang tak betul lah. Di sebelah saya ni, nama dia Krishnan, panggil dia Iswara. Ini pekerja saya. 7 tahun dengan saya, seorang yang beragama Hindu. Betul lah. Orang India beragama Hindu. Saya punya adik ipar seorang India, dia pun dah masuk Muslim, pun masih meraih keluarga-keluarga dia. Jadi kita jangan main isu kafir mengafir ni, bagi saya tak betul lah. Jadi saudara Krishnan ni, dia seorang pekerja di kabin saya, jaga rumah saya. Juga orang kampung kata kat saya hari tu kan, kenapa ambil orang India kerja? Betul ya? Ya, betul. Pasal apa tak ambil orang Melayu kita, tapi ambil orang India kerja? Saya kata kat dia, apa punya pemikiran orang macam ni. Saya nak bagi tahu satu cerita lah. Dia hari tu nak pergi ke Batu Cave, tahu kan Batu Cave, nak pergi semayang lah kat sana. Jadi dia cakap kat saya, abang boleh tak bawa saya pergi Batu Cave dengan keluarga saya? Saya kata tak apa, saya boleh bawa lah. Dan pada ketika itu saya duduk di Shah Alam. Jadi saya pun bawa dia pergi. Anak dia, betul tak? Isteri pun. Isteri. Satu kali pergi, saya bawa dia pergi. Saya bayar duit hotel dia semua di belakang Batu Cave. Dia pun pergi lah, buat dia macam haji lah, no. Ya. Macam umrah lebar lah. Kita jangan duk komen lebih-lebih lah agama ni lah. Jadi kita pergi semayang saja. Dia pergi semayang saja. Tapi pada hari itu dia balik, dia nak balik hari itu, dia ada kat saya, bang, saya sudah naik atas. You naik atas kan? Ya. Tu tinggi Mia. Tinggi Mia. Dia cakap, abang, saya mau doa. Betul ya? Dia kasih doa saya. Saya kata, you Krishnan, you mau doa, you punya doa suka lah. Ya. You mau doa apa untuk saya, okeylah, you punya suka, you doa itu you punya Tuhan. Apa-apa pun you doa, mesti doa baik-baiknya. Mana ada orang doa untuk buat jahat, betul no? Ya. Semua orang doa baik. Buat baik saja. Jadi apabila saya balik pada hari itu, saya ada jumpa kawan saya, seorang profesor lah. Dia cukup marah kat saya. Dia kata, kenapa bawa orang kapiak pergi mayang tempat kuil dia? Pada hari itu saya kawal lagi perasaan saya. Saya kata, apa hal, apa masalah? Dia pekerja saya, yang bekerja dengan saya. Saya anggap dia juga sebagai seorang keluarga, salah satu keluarga saya. Jadi apa salah saya bawa dia nak pergi sendiri, dia tak tahu. Orang India sini IC sini IC sini. Malaysia. Orang India, Malaysia. Tu dengar tu, orang India Malaysia. Saya kata apa masalah dia? Saya bawa dia hari itu sebab dia tak tahu nak pergi Kuala Lumpur. Saya memudahkan urusan dia. Kita sebagai sesama insan ni, kita memudahkan urusan orang lain. Islam pun mengajar kita juga. Saya bukan ustaz. Tak ada haji apa saya. Tapi bagi saya, Islam tak mengajar kita menghina agama orang lain. Dan kita jangan duduk kata ke orang kapiak. You siapa? You kapiak. Awak you ingat you seorang je kan nak masuk surga, bang. Surga ni luas. Ajak semua orang masuk. You sikit-sikit neraka. Kapiak. Mana boleh. Kita hidup dalam negara Malaysia yang majmuk. Kita harus menghormati orang, agama orang lain. Macam saya selalu pergi overseas. Saya selalu pergi jalan, betul tak? Jalan. Masa saya di Chiang Mai, saya pernah jatuh motor di atas bukit. Tak ada siapa nak tolong saya. Tahu siapa yang tolong saya? Orang kapiak.
No, kita jangan duk ingat kita ni hebat. Saya tak mau cakap lebih sebab dia pun nak balik dah ni, nak raya lah. Lipa Bali, cuti berapa hari? 3 hari. 3 hari. Saya kata kat dia ambil cuti 4 hari, tak apa sebab cuti berbayar. Bom. Dia tak mau. Dia dengan saya dia dapat EPF. Dapat no? EPF dapat? EPF ada. Kalau tidak dia report no. Report no. So dah. So dah. Apa lagi? Cuti tahun dah no. 8 hari. 8. Cuti apa nama lagi? Saya. Cuti raya ke apakah 11 hari dia dapat. Kebetulan saya pun minggu depan saya nak pergi ke Thailand, 14 hari bulan ni nak pergi ke Bangkok atas urusan bisnes saya. Jadi dia pun nak raya, jadi saya nak ucapkan dia selamat Lipa Bali. Sekali saya bagi bonus kat dia. Ada bonus lagi. Bonus. Ada, tapi tak dia beritahu sini lah. Saya masuk dalam bank je. Lepas tu saya WhatsApp dia, okey pergi ambil duit. Bonus setengah bulan gaji ke 1/4 gaji, tak tahu lagi lah. Nak kena check juga lah kan. Sekarang bisnes tak apa nak bagus kan. Tapi tak bagus pun kita kena bagi juga bonus dekat kaki tangan kita. Jangan menggunakan isu bisnes tak bagus, nak bagi langsung duit kepada staff-staff kita untuk perayaan lah. Cakap apa? Happy di Bali. Itu saja. Itu saja. You cakap sikit lah. Itu sikit kape ke apa. Kape itu jangan panggil lah kita. Mak bapa bagi tahu. India kalau India pi kuil. Islam kalau pi masjid. Cina kalau pi semayang Cina. Kristian kalau kena pi ini Kristian punya rumah. Nak ikut macam tu lah. Itu saja. Okay. Lain semua jadi orang dulu. Nampak dia tak mengaji tinggi, tapi tengok cara dia cakap, dia setiap hari Jumaat mesti dia pergi sembahyang. Tak pernah lupa dia pergi sembahyang kuil dekat Jitra tu. MP PAS, MP PN ni tak payah duk rasa terpaling Muslim sangatlah. Ini kali saya jadi India. Lain kali tak tahu jadi Cina kah? Islam kah? Kristian kah? Okay. Ini hari ada kah? Besok ada kah? Kita tak tahu. Dia pun cakap tengok, ini hari ada, esok tak ada. Kita apa ada macam tu? Tak tahu. Kan mungkin hari ni kita ada, esok kita pun Mancik kita baru tahu. Duduk bawah lah. Itu sajalah. Jadi saya harap perkongsian saya ini hari ini memberi manfaat. Okey geng. Sebab tu lah kan, apa yang baru ni kalau hampa tengok live yang Iswadi Moni berdebat dengan seorang Alif Western, apa nama dia kan. Kita ni sebagai orang Islam, kita ni tanggungjawab kita adalah seorang pendakwah. Kan? Kita perlu dakwah orang. Kita perlu sampaikan kepada orang. Contoh macam kita daripada side agama Islam, kita perlu sampaikan apa itu Islam, apa yang Islam amalkan, apa contoh-contoh ciri-ciri imej wajah agama Islam, kita perlu tonjolkan. Bukannya kita perlu tonjolkan perkara yang buruk kepada orang-orang bukan Islam. Kita perlu tonjolkan perkara-perkara yang baik supaya kita, sebab daripada mulut kita, perbuatan kita, cara kita dapat menarik minat orang-orang yang beragama lain, orang-orang bangsa lain mendekati agama Islam, dan insya-Allah dia akan memeluk agama Islam. Itu yang paling-paling penting. Kita memerlukan, kita perlu bagi contoh percakapan, perbuatan kan, yang baik-baik yang dapat menarik minat, dan kita perlu sampaikan kepada orang-orang bukan Islam. Apabila kita dah sampaikan, kita dah dakwah, kita dah cerita soal-soal Islam, soal-soal agama Islam, sama ada atas dia nak menerima ataupun dia tak mau menerima. Isu kafir mengkafir ni cerita pergi hampa hanya di dalam sidang parlimen. Hanya di dalam sidang parlimen gelaran itu. Kafir tak boleh dipanggil di dalam sidang parlimen dan Zionis tak boleh dipanggil di dalam sidang parlimen. Adakah ahli-ahli parlimen yang duduk di dalam sidang parlimen, ahli-ahli parlimen yang bukan Islam tu, mereka adalah Zionis? Adakah mereka tu Zionis? Cuba hampa fikir, adakah mereka dah lancarkan peperangan terhadap orang-orang Islam di dalam Malaysia? Tak berlaku pun. Tapi disebabkan daripada golongan parti yang bukan Islam majoriti, hanya beberapa orang saja hak yang orang-orang Islam, hang tak boleh tapau habis. Habis tu kalau orang-orang bukan Islam yang bersama dengan hang, dia dikira Islam lah. Macam tu. Dia dikira tak apa, dia bersih, seperti mana yang berlaku dekat gerakan. Sedangkan kita pun tergerakkan betapa rasisnya. Kan kita bentangkan Anwar Ibrahim Perdana Menteri, bentangkan hadis 40 pun dia tibai, dia balun. Kan? Jadi kita tak perlu nak tunjuklah kita lah yang terpaling Islam. Kalau hang betul-betul hang terpaling Islam ni, presiden hang, mulut hang, wajah hang, hati hang, perbuatan hang tak busuk macam, tak teruk seperti apa yang hang buat. Kalau betul-betul hang ni baik, hang ni bagus, hang ni, and hang akan keluarkan percakapan yang baik-baik.
Kalau betul-betul lah ulama yang hampa duk kata ulama tu ulama yang terpaling baik, terpaling hebat, takkanlah ulama keluarkan perkataan yang buruk-buruk. Sehingga kan baru ni speaker cakap macam dia akan mendedahkan ahli-ahli parlimen yang tak pi, yang ponteng ke sidang parlimen. Esok terus keluar. Terus hadir orang keluarkan kenyataan. Mendedahkan nama-nama ahli parlimen ponteng ke parlimen, itu bukan ajaran Islam, itu bukan cara Islam. Allahu Akbar, dia buat keluar dalil baru dah. Hang dah lah hang mewakili rakyat, hang mewakili tempat hang ada rakyat. So hang perlulah bawa isu-isu tempat hang ke dalam sidang parlimen, dan hang boleh mencelah, hang boleh tanya soalan, hang boleh berbahas, hang boleh segala mak nenek hang boleh. Tapi sama ada dia nak dengan dia tak mau saja. Sebab tu orang kata, kalau hang wakil rakyat, kalau hang ahli politik, hang fikir pasal politik dah lah. Hang fikir soal nak bantu rakyat, selesai masalah rakyat dah lah. Ini tiba-tiba pula hang nak jadi ustaz, hang nak jadi penceramah, hang nak jadi ahli politik, malah hang nak jadi menteri, malah hang nak jadi Perdana Menteri, dan hang nak jadi pendakwa, bukan pendakwa, hang nak jadi ceramah harian ke tempat hang. Habis tu lebih baik hang jadi penceramah setiap hari. Hang tak perlulah jadi ahli politik, hang tak perlulah berkalut-kalut hang nak memikirkan soal rakyat. Dan bila hang dah dapat jawatan, hang dah menang pilihan raya, pun hang tak memikirkan. Sidang parlimen baru dalam masa 30 hari duduk berbahas, sidang parlimen buka ni berapa hari je presiden hampa mai. And dia hampa pembangkang apa yang hampa sibuk sangat tu. Jadi itulah, inilah sedikit perkongsian aku soal-soal KP harbi di dalam sidang parlimen. Itu hanya di dalam sidang parlimen. Hanya di dalam sidang parlimen, kena ingat. Panggilan Zionis, panggilan kafir hanya di dalam sidang parlimen, bukan di luar parlimen. Kita di luar parlimen ni, kalau hang nak hantar orang kafir ke, hang nak panggil orang Zionis, hang try lah panggil. Hampir kedai-kedai Cina, kalau boleh hampir kedai-kedai hardware ke, kedai-kedai tokek hang yang hang duk kerja tu, tokek Cina, hampir panggil dia. Hampir panggil, "Oi bos, oi kape." Hang try panggil tak? Kan? Tengok apa yang bos hang duk nak buat dekat hang. Hang try buat kalau hang ada telur. Ataupun hampir panggil kawan-kawan hang yang mana yang Cina ke India ke, "Oi Zionis, hang try tengok. Kan, pasal apa hanya di dalam medan politik saja hang berani, kan? Tapi waktu hang keluar bekerja, waktu keluar berurusan dengan orang-orang bukan Islam, hang tak ada telur, hang tak berani panggil. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Janganlah jadi mangkak, malu kat orang. Tunjuklah wajah-wajah imej-imej Islam hak baik-baik sikit. Tunjuk cara Islam, perbuatan Islam, amalan daripada hak yang diajarkan oleh Islam ni, kita amalkan, kita buat, dan kita tunjuk kebaikan kepada orang-orang bukan Islam, supaya dapat menarik minat mereka terhadap agama Islam. Sebab apa? Cuba hampa tengok, sampai hari ni ahli-ahli parlimen yang bukan Islam, dan juga ahli-ahli tak kiralah rakyat-rakyat yang bukan beragama Islam, kenapa sampai sekarang saat ini mereka boleh menghormati perundangan negara kita, dan mereka boleh menghormati agama Islam sebagai agama rasmi. Walaupun Sabah Sarawak, mereka bukan majoriti bukan Islam, kan? Dekat Sarawak majoriti bukan Islam. Kenapa mereka boleh menghormati perlembagaan negara Malaysia agama Islam sebagai agama rasmi? Kenapa mereka langsung, mereka tak buat protes, mereka tak buat bantahan, mereka tak buat apa-apa hal yang menghuru-harakan negara kita? Sebab apa? Sebab mereka menghormati, mereka fahami, dan mereka faham inilah satu bentuk pembentukan negara kita, dan ada syarat-syarat dia. So bila naik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, hak Sabah dan juga Sarawak, tengok Anwar Ibrahim boleh bagi, babe. Muhyiddin Yassin boleh bagi ya? Hak yang sebelum-sebelum ni adakah macam memberi MA63, membenarkan ataupun meluluskan MA63? Projek-projek sebelum ni kerajaan Sabah dan juga Sarawak hanya boleh buat 50 juta aja. Tiba-tiba Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim naik sampai beratus-ratus juta.
Kalau satu-satu kerajaan tu nak buat projek yang lebih daripada 50 juta ataupun ratusan juta, hampa boleh buat. Hampa tak perlu tanya kerajaan pusat lah. Sehingga tara tu Anwar Ibrahim bagi. MA63, Timbalan Perdana Menteri 2 daripada yang Datuk Seri Fazilah daripada GPS yang handle MA63. So Alhamdulillah kan. Nak apa dia lagi? Sebab tu rakyat Sabah dan Sarawak sangat-sangat kita boleh nampak mereka sayang kepada Anwar Ibrahim. Kerana Anwar Ibrahim mengutamakan rakyat-rakyat ni, tak kiralah dekat negeri-negeri mana pun. Peruntukan 2023 yang terbesar kepada negeri-negeri di dalam Malaysia. Negeri Selangor tak dapat sebanyak negeri-negeri lain. Negeri Sembilan tak dapat sebanyak negeri-negeri lain. Cuba bayangkan Kedah tiba-tiba boleh dapat 1 bilion lebih, babe. Kelantan boleh dapat 1 bilion lebih, sedangkan hak tahun lepas peruntukan 400 juta, 500 juta aja. Anwar Ibrahim bagi 1 bilion lebih, babe. Cuba berfikir sendiri lah. Jadi hampa nak apa dia lagi? Jadi kerajaan hampa dulu gagal, hampa tak reti buat kerja, hampa mengarut, hampa kemarut kuasa, hampa tak reti cari duit, hampa tak reti cari pelabur. Sebab tu zaman hampa langsung tak ada langsung perubahan. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Entahkan manfaat tuan. Assalamualaikum.